Masad ataupun Al-Lahab ataupun Tabbat. Muka surat 603 Muka surat 603 ayat 45. Ayat 45. Page 603 ayat bawah sekali. 603 ayat bawah sekali. Okey, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik, kita dah ada 7 orang termasuk saya. Kita jalan dulu perlahan insya-Allah. Kita akan sambung ini muka surat 603 surah Al-Masad. Ayat nombor 4. Okey. Ayat nombor 4 maksudnya tinggal 2 ayat lagi lah surah Al-Masad ni. Ayat nombor 4 berbunyi wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Boleh? Okey, wa terjemah dia dan. Wa terjemah dia dan. Imra'atuhu, isterinya. Terjemah imra'atuhu, isterinya. Maksud isterinya adalah isteri kepada Abu Lahab. Hammalata, pembawa. Terjemah hammalata, memikul boleh, pembawa boleh. Hammalata ni, tuan-tuan dan puan-puan, hammalata ni berasal pada perkataan apa? Hammalata ni berasal pada perkataan hamil. Kan, wanita yang mengandung dipanggil hamil kerana membawa bayi dalam perutnya, hamil. Okey. Manakala hammalata ni ada 2 maksud. Ada 2 maksud. Ni bahasa Arab panggil mubalaghah, bersangatan. Bahasa Inggeris panggil superlatif, hammalatan. Ada superlatif pada perkataan hamil. Maksudnya selalu membawa. Hammalatan ni terjemah dia selalu membawa ataupun memberi makna membawa dengan banyak. Membawa dengan banyak. Boleh? Hammalatan membawa dengan banyak. Ini dipanggil fa'il mubalaghah. Mubalaghah ni bahasa Inggeris panggil superlatif. Boleh? Jadi hammalatan membawa, memikul, al-hatab kayu api. Al-hatab kayu api. Okey, firewood apa dia terjemah. Terjemahkan dia, Puan Izamani. Ayat pertama kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan isterinya pembawa kayu api. Okey. Terima kasih Puan Izamani. Pendek je ayat kita nombor 4 ni. Ayat ini adalah kesinambungan. Sambungan daripada kisah Abu Lahab. Dalam surah ini Allah mencela Abu Lahab dan juga isterinya. Tidak anak-anaknya, kerana tidak semua anaknya kafir. Anaknya yang kafir seorang je. Minggu lepas kita dah cerita 3 orang anak dia masuk, 3 orang anak dia masuk Islam. Bahkan menyokong Nabi SAW. Seorang je anak dia mati dalam keadaan kafir menentang Nabi SAW. Jadi hari ini Allah nak cerita, Allah nak hina Abu Lahab berserta keluarganya, iaitu isterinya. Jadi Allah kata isterinya pembawa kayu api. Nama isteri Abu Lahab, okey, nama isteri Abu Jahal, nama isteri Abu Lahab. Nama isterinya adalah Ummu Jamil Arwa binti Harb. Ummu Jamil Arwa binti Harb. Okey, itu nama dia. Dia digelar Ummu Jamil sebab dia inilah yang paling pandai bersolek. Walaupun dia isteri orang, tapi bila dia berjalan, orang nampak dia punya haibah kecantikan dia tu. Orang tengok sekali rasa nak tengok 2 kali. Sebab tu nama dia Arwah. Dia beri gelaran Ummu Jamil. Apa terjemah Ummu Jamil? Ummu ni ibulah. Jamil ni cantik. Maksudnya ibu kepada kecantikan. Maknanya dekat Mekah tu bila dia berjalan, orang tengok muka dia Masya Allah. Nak tengok kali kedua. Maksudnya pandai jaga badan, pandai bersolek,
Okey, walaupun umur dah meningkat tapi tetap menarik dipandang. Waktu dia digelar Ummu Jamil. Duit banyak, suami dia pun duit banyak, suami dia pun berbesar, jadi dia mungkin boleh bersolek lebih pada orang lain. Waktu digelar Ummu Jamil, tu gelaran dia. Nama sebenarnya adalah Arwah binti Harb. Nama sebenarnya adalah Arwah binti Harb. Dia adik-beradik dengan Abu Sufyan. Dia adik-beradik dengan Abu Sufyan. Minggu lepas saya dah beritahu, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mention nama seorang perempuan pun dalam Al-Quran kecuali nama Maryam. Allah Ta'ala tidak akan mention nama seorang pun perempuan dalam Al-Quran kecuali nama Maryam. Sebab apa? Maryam tidak ada suami. Maksudnya apa dia? Maksudnya nak bagi tahu isteri orang terbaiknya, bagusnya kita panggil dengan nama suami dia untuk menghormati dia yang adalah milik suami dia. Jadi kalau orang panggil seseorang perempuan tu, orang panggil contoh nama suami dia Abdullah, nama isteri dia Aminah, contoh. Saya tahu nama dia Aminah, saya panggil je lah Puan Aminah, saya panggil dia lah Aminah, tak salah, contoh. Okey. Tapi kalau saya panggil Zaujah Abdullah, Zaujah Abdullah. Kalau belah-belah India Pakistan, dia panggil apa? Ahlia Abdullah dia panggil. Jadi bila panggil nama tu, orang dengar tahu dah, oh dia milik Abdullah. Jadi tak adalah orang nak berniat jahat, nak berkawan, nak ambil nombor telefon suka-suka, tak ada lah macam tu. Kalau Mak Saleh dia panggil Mr. Mrs. kan, Mak Saleh lah. Orang Arab dia panggil Zaujah. Kerana dia, bila perempuan tu isteri orang, adabnya panggil dengan nama suaminya. Kita kat Malaysia, kalau dapat buat macam tu lagi bagus. Kalau tak dapat buat macam tu panggillah Puan. Jadi bila nama panggil Puan sekian-sekian, Puan sekian-sekian tu, kita tahulah yang dia tu dah ada suami. Okey. Pembawa kayu api ada dua makna. Pembawa kayu api kat sini ada dua makna. Pertama, makna literal, makna yang zahir. Makna literal adalah ke akhirat nanti, ketika mana Abu Lahab masuk neraka, dibakar dalam neraka, sebab ayat 3 kita minggu lepas Allah kata sayasla naran dzata lahab. Dia akan masuk ke dalam api neraka yang marak menjulang. Siapa akan masuk? Abu Lahab. Ketika mana dia masuk ke dalam api neraka yang marak menjulang, maka isterinya akan membawa kayu api untuk membesarkan lagi api yang akan membakar Abu Lahab. Ini makna zahir ayat ini. Ini makna zahir hammalatal hatab. Okey? Adapun dari sudut maknawi, dari sudut makna kiasan, inilah pendapat jumhur mufassirin. Ayat ini tidaklah memberi makna secara literal. Tadi ada sebahagian pendapat lah, makna literal bawa kayu api memang betul-betul bawa kayu api. Tapi kebanyakan mufassirin, jumhur mufassirin mengatakan makna bawa kayu api ni, kalau bahasa kita panggil simpulan bahasa. Maknanya apa? Pengadu domba dan orang yang sering melakukan fitnah terhadap orang lain. Maksudnya, dia punya jahat bawa mulut, burukkan Nabi, burukkan Islam, burukkan Al-Quran. Allah Ta'ala samakan dengan pembawa kayu api. Kalau bahasa Melayu kita panggil apa? Batu api. Bahasa Melayu kita guna perkataan batu api. Dia ni, isteri Abu Lahab ni, Ummu Jamil, Arwah binti Harb ni, Allah Ta'ala panggil hammalatal hatab, pembawa kayu api dari sudut maknawi, ataupun kita panggil simpulan bahasa kiasan, orang yang banyak membinasakan orang lain dengan cara menyebarkan fitnah, memburuk-burukkan, mengadu domba orang lain. Itu makna hammalatal hatab. Okay, sebab apa? Dalam neraka, api neraka tu dah cukup panas. Okay? Untuk membakar setiap orang yang masuk neraka. Tak perlu lagi untuk bawa kayu api nak panaskan lagi. Tetapi Allah Ta'ala datangkan juga ayat ini untuk menghina keluarga dia. Jadi seolah-olah Allah nak kata apa dalam ayat ni? Seolah-olah masa kita sekarang panggil apa? Laki bini sama naik. Laki bini 2 kali 5-nya. Setengah orang tu suami dia mungkin jahat, suami dia mungkin teruk. Tapi Alhamdulillah Allah bagi isteri yang baik, yang bagus, sekali-sekala boleh nasihat. Sama ada suami dia dengar tak dengar, tapi sekurang-kurangnya dia ada isteri yang baik yang akan menasihatinya. Tapi dia ni, keluarga Abu Lahab ni, teruk tak teruk, suami dia dengan isteri dia dua-dua sama naik untuk menentang Nabi, memburukkan Nabi SAW. Maka Allah kata isterinya adalah seorang
pembawa kayu api. Menurut Abu Hayyan seorang mufassirin, dia berkata, zahir ayat ini, maksud bawa kayu api ni ialah membawa sesuatu yang memudaratkan. Bawa kayu api ni maksudnya membawa sesuatu yang mudaratkan. Itu maksud dia. Jadi kenapa Allah kata pada Ummu Jamil bawa kayu api? Sebab Ummu Jamil ni dia selalu bawa kayu-kayu berduri. Malam-malam dia letakkan kayu tersebut di tempat Nabi lalu. Supaya esok pagi Nabi lalu, Nabi terpijak duri tersebut. Oleh kerana dia sokmo ataupun selalu buat macam tu, maka Allah kata dia orang yang hammalah. Tadi saya dah beritahu, hammalah tu selalu bawa perkara-perkara ataupun benda-benda yang memudaratkan orang lain. Okey, itulah maksud hammalatul hatab. Jadi bila Allah Ta'ala turun ayat macam ni pada suami dia dan pada isteri dia, ini menunjukkan yang mereka berdua confirm akan masuk neraka. Betul lah kan? Mereka berdua confirm masuk neraka sebab suami dia masuk neraka, isteri dia akan bawa kayu api untuk masuk neraka bersama-sama dengan dia. Adakah ayat dua ayat ini, ayat 3 dan ayat 4 ini memberi makna tak payah dakwah lah dua orang kan? Kenapa nak dakwah lagi dua orang? Jadi Nabi SAW masa berdakwah, hari ni turn kita pergi rumah Abu Lahab, hari ni turn kita pergi rumah Ummu Jamil, kita skip lah, tak payah pergi. Kenapa tak payah pergi? Ahli neraka confirm. Tak. Ayat ini kalau kita ikut secara literal semata-mata, seolah-olah bertentanganlah dengan ayat-ayat lain yang Allah suruh Nabi dakwah semua orang. Allah suruh Nabi dakwah semua orang. Allah suruh Nabi sampaikan semua orang. Sampaikan dakwah pada semua orang. Tujuan dia apa? Tujuan dia agar orang yang didakwahkan itu beriman, masuk Islam, selamat daripada neraka Allah Ta'ala. Itu tujuan dia. Sebab tu Nabi SAW bila ada makyat Yahudi lalu sebelah baginda menangis. Sahabat tanya, ya Rasulullah, dia kafir Yahudi. Nabi kata memang dia Yahudi, tapi aku telah gagal menyelamatkan salah seorang umatku daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuan dakwah, tujuan nasihat untuk selamatkan orang daripada neraka Allah Taala. Ayat ni Allah dah kata dia akan masuk neraka, isteri dia tukang bawa kayu api untuk panaskan lagi api neraka untuk dia. So apa poinnya? Apa tujuannya lagi kalau kita nak dakwah mereka berdua? Jawapannya tak. Ayat ini walaupun nampak bertentangan dengan ayat-ayat lain, tapi Nabi SAW tetap menyeru juga dua orang ni di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tujuan dia? Tujuan dia kerana pertama memang tu tugas Nabi. Memang tu tugas Nabi untuk sampaikan agama pada semua orang, tak pilih-pilih. Ini yang pertama. Yang kedua, agar dua orang ini tidak ada alasan ke akhirat nanti untuk berhujah depan Allah Ta'ala. Saya tak tahu pun, kalaulah Nabi SAW tak sampaikan pada mereka berdua, maka Nabi akan dianggap seolah-olah sengaja tidak menyempurnakan tugas. Jadi Nabi buat juga sebab tu tugas Nabi, yang pertama. Yang kedua, kerana, nak cakap apa? Kerana mereka berdua nanti kalau kena azab ke akhirat, mereka tak boleh bagi alasan. Contoh, tolong baca boleh? Minta maaf banyak, siapa ya? Wan Alizali ada tak? Wan Alizali? Ada Ustaz. Okey, tolong baca, saya cari surah sekejap. Surah Al-Qasas ke Al-Ankabut? Sekejap. Ayat ni nak beritahu. Okey, muka surat 391 puan. 391. Ayat ni nak beritahu orang-orang yang tujuan Allah hantar Nabi, tujuan Allah hantar Rasul, supaya orang-orang yang kena azab, supaya orang-orang yang kena bala daripada Allah tak boleh bagi alasan. Muka surat 391 ayat 47. Ustaz, nak tahu surah apa boleh tak? Sebab saya Al-Qasas. Puan pakai Quran lain ke? Saya pakai phone je hari ni sebab saya Okey, tak apa. 391 ayat 47. Al-Qasas ayat 47. Surah ke berapa ya? Oh ya ke? Surah ke berapa Sekejap. Surah yang ke-28.
Sorry. Boleh Puan, tak jumpa tak apa. Tak jumpa Puan. Okey, tak apa Puan. Puan Nur Zakiyah, tolong baca boleh? Saya pun tak clear saya. Macam mana? Okey, saya baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka lakukan. Ya Tuhan kami, mengapa engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami agar kami mengikuti ayat-ayat engkau dan termasuk orang mukmin? Okey. Tengok. Tujuan Allah hantar Nabi dan terima kasih Puan Nur Zakiyah. Tujuan Allah hantar Nabi dan tujuan Allah suruh Nabi dakwah mereka agar mereka tak bagi alasan macam ni dah nanti. Okey, kita katakanlah Nabi tak dakwah dua orang ni, tidak menyampaikan agama pada Abu Lahab dan juga Ummu Jamil. Maka mereka akan kata, Nabi tak sampaikan pun pada kami. Muhammad tak cakap pada kami, nampak dia pergi rumah orang tu, rumah orang ni, jumpa orang tu, jumpa orang ni, kat kami tak sampaikan pun. Dia orang akan bagi alasan sedemikian. Jadi untuk mengelakkan mereka akan jawab macam ni kat akhirat, Nabi tetap dakwah mereka juga. Ini bukan tugas Nabi Muhammad seorang, semua para Nabi ditugaskan dengan tugas yang sama. Okey, tolong baca boleh? Puan Azlina Yusuf, tolong baca boleh tak? Surah apa ya? Surah An-Nisa, muka surat 104. 104. Ayat berapa Ustaz? 165. 104. Ayat 165. 165. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul-rasul iaitu yang kami telah utus itu semuanya pembawa kabar gembira iaitu kepada orang yang beriman dan pembawa amaran iaitu kepada orang kafir dan yang berbuat maksiat supaya tidak ada bagi manusia sesuatu hujah iaitu atau sebarang alasan untuk berdalih pada hari kiamat kelak terhadap Allah setelah mengutuskan rasul-rasul itu, iaitu ingatlah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Okey, terima kasih Puan Azlina. Ni tujuan Allah hantar Rasul agar manusia tidak ada alasan dan tak boleh berhujah. Mereka tak boleh kata kami tak tahu, tak ada apa beritahu. Mana kami tahu, tak ada apa beritahu. Jadi bila Nabi SAW dah sampaikan pada mereka, mereka tidak boleh beri alasan lagi. Sebab tu Nabi SAW tetap jumpa dan dakwah juga Abu Lahab dan juga isterinya Ummu Jamil. Okey. Berapa kali? Dalam riwayat mengatakan berkali-kali. Kalau kita nak buat apa lagi? Orang orang yang dah confirm Allah kata masuk neraka, nak dakwah apa lagi? Tak. Jadi apa pengajaran kita dapat? Orang yang Allah kata confirm masuk neraka, Nabi masih lagi jumpa dan bagi nasihat. Kita tengok orang jahat sikit, tengok orang ada tatu, tengok orang perangai teruk, kita terus buat keputusan tak payah nasihat lah, tak guna orang dia bagi nasihat. Tak boleh. Selagi orang tu hidup, selagi orang tu tak mati, selagi tu kita kena anggap dia adalah orang yang berpotensi untuk jadi orang Islam yang baik yang akan selamat daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Itu pengajaran kita dapat daripada surah ini. Okey, baik, ayat terakhir. Ayat terakhir surah Al-Masad. Ayat nombor 5, fi pada jidiha lehernya. Fi jidiha lehernya. Okey. Sebenarnya, okey, leher dalam bahasa Arab unukun. Leher dalam bahasa Arab unukun. Okey. Leher dalam bahasa Arab ain nun qaf. Ain nun qaf. Ni leher dalam bahasa Arab. Jid ni apa? Jim ya dal. Jid ni bahagian collar baju. Tak kisahlah baju ada collar ke, baju tak ada collar ke. Jid tu maksudnya lubang collar baju ni. Tu jid. Okey?
Jim ya dal ni kita terjemah lehernya. Leher mana ada kalau kita tengok gambar badan manusia dalam bahasa Arab, kan, manusia punya badan, kepala apa, telinga apa, dada apa, kaki apa, lutut apa. Leher ni dipanggil unukun. Unukun. Okey, leher ni unukun. So jid ni apa? Jid ni ialah ni lubang ni, lubang collar baju kita ni dipanggil jid. Okey, bawah sikit lubang poket, dalam baju kita ada poket kan, poket kanan ke, poket atas ke, dipanggil jid. Jim ya ba. Boleh? Kalau lubang untuk masuk, lubang yang kita kata collar lah, collar kan, tak tahulah panggil apa, cakap musang ke apa, tak tahulah, sama ada collar ke tak ada collar, tapi lubang yang kita baju kat leher ni dia panggil jid, jim ya dal. Adapun poket-poket, okey, poket atas ke, poket kiri ke, poket kanan ke, dipanggil jib, jim ya ba. Contoh, okey, ni sekadar bahasa Arab boleh tak tengok surah Al-Qasas? Surah Al-Qasas, tolong baca boleh? Wan Nur Iznida Mahmud, tolong baca boleh tak? Saya sekadar nak tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan lafaz poket ataupun kocek lah. Okey. Berapa surat? Sekejap saya cari je. Okey, muka surat 389 ayat 32. 389 ayat 32. 32. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat. Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Sungguh mereka adalah orang-orang fasik. Okey, puan, apa perkataan mula-mula puan? Masukkanlah tanganmu ke Leher bajumu. leher bajumu. Leher bajumu tu, adakah maksudnya masuk kat sini? Tak. Okey, leher bajumu. Ayatnya bahasa Arab apa? Jib. Jim ya ba. Jib. Okey, jib ni bukan leher baju maksudnya masuk kat sini, masuk dalam collar ni, bukan. Leher baju tu maksudnya dekat baju dia ni ada poket. Kalau kita tengok setengah jubah lelaki lah ni, jubah perempuan bukan macam ni. Jubah lelaki, setengah jubah lelaki, saya contohlah jubah lelaki. Ni bahagian collar kan, bahagian bawah ni ada boleh masuk tangan. Bahagian bawah tu boleh masuk tangan. Boleh masuk tangan kat sini. Maksudnya poket dia bentuk macam ni, kat dada. Tu maksud leher baju. Tu jib. Okey? Tu jib. Adapun kita sekarang jib ni bahagian collar untuk leher. Kalau nak lafaz, kita tengok lafaz unukun boleh tak tengok surah Isra ayat 29. Surah Isra ayat 29. Perkataan unukun. Okey? Muka surat 285. Boleh tak tengok muka surat 285? Wan Izyan Wahida ada? Wan Izyan Wahida. Ya, ada Ustaz. Okey, muka surat 285 ayat 29. Ada perkataan leher kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah terlalu menghulurkannya. Kerana itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Okey, ada leher kan? Jelas kan perkataan leher? Ya. Jadi leher itu apa bahasa Arab? Unuqika. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Janganlah kamu jadikan tangan kamu terbelenggu kat leher kamu. Maksud ayat ni jangan kedekut sangat dah. Jangan kedekut sangat tu maksudnya. Boleh? Jadi unukun leher. Kita sekarang jid leher juga. Fi jidiha, pada lehernya. Masuk leher kat sini adalah ni kawasan collar baju. Hablun, tali. Sambung hablun, tali. Okey. Min daripada hablun, tali. Min daripada masad sabut. Masad sabut. Masad sabut. Daripada perkataan masad inilah surah ini dipanggil surah Al-Masad. Jadi fi jidiha hablum min masad. Pada lehernya ada tali daripada sabut. Okey.
Tolong terjemahkan dia, semua dah terjemah. Puan Izawani terjemahkan ayat terakhir ni. Bismillahirrahmanirrahim. Pada lehernya tali daripada sabut. Okey. Ayat ni memang confirm, ayat ni Allah nak cerita keadaan dia dalam neraka nanti. Allah nak cerita dia dengan suami dia akan mendapat azab yang berganda-ganda ke akhirat. Orang lain kena neraka, orang lain masuk neraka juga. Tapi dia dengan suami dia dapat lagi teruk azab dalam neraka. Pertama, dia bawa kayu api untuk membesarkan lagi api neraka membakar suami dia. Yang kedua, dia pun cepat juga disambar oleh api kerana pada lehernya ada tali daripada sabut. Kita tahu sabut kelapa ke, sabut apa saja ke, sabut kelapa ataupun kelapa sawit punya sabut, bila kena api memang cepat sangat terbakar. Jadi Allah nak kata, api yang membakar suami dia, api yang sama juga akan terus menyambar dia dan membinasakan dia. Ini memberi makna tali yang melilit dibuat pada sabut yang akan memudahkan api untuk membakar dirinya, sebab kat dunia dulu dia melilit kayu-kayu api untuk dia melilit kayu-kayu berduri. Kat dunia dulu Ummu Jamil ni apa dia buat? Dia lilit dengan tali sabut tu juga. Kayu-kayu yang ada duri dia bawa, lalu dia letak kat jalan-jalan yang Nabi SAW lalu. Oleh kerana itulah tali sabut yang sama yang dia guna tu, Allah Ta'ala akan letak kat leher dia untuk buat dia lagi cepat disambar oleh api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Menurut Sa'id bin Musayyab, Menurut Sa'id bin Musayyab ni dia tabi'in, dia menantu pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata, Ummu Jamil ni ada kalung, ada satu rantai ataupun loket yang besar dan mahal. Dia bersumpah, Ummu Jamil dia bersumpah, dia kata demi Allah, demi Lata dan Uzza, nama Tuhan dia lah, aku akan guna kalung aku ni, loket aku ni, untuk membiayai kempen memusuhi Nabi SAW. Jadi dia akan guna semua barang-barang mahal dia, termasuklah rantai dia, loket dia yang mahal, dia akan guna, dia akan spend untuk kempen membiayai permusuhan dengan Nabi SAW. Oleh kerana itulah, menurut Sa'id bin Musayyab, Allah Ta'ala akan gantikan kalung dia, rantai dia yang diguna untuk memusuhi Nabi SAW. Allah Ta'ala akan gantikan ke akhirat nanti dengan sabut. Allah Ta'ala akan gantikan dengan sabut yang akan lagi cepat membakar dirinya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa pengajaran kita dapat dalam ayat ni? Siapa saja yang membantu usaha untuk merosakkan agama, maka dia pun akan dapat kesan ke akhirat. Siapa saja yang membantu usaha untuk merosakkan agama, merugikan agama, maka dia akan mendapat kesan tak baik ke akhirat. Isteri dia ni kuatlah bantu suami dia. Penyokong nombor satu suami dia untuk musuh Nabi SAW. Jadi sebagaimana suami dia hina ke akhirat, macam itulah juga isterinya akan hina ke akhirat. Ada je orang-orang yang tak sokong suami dia dalam dalam kufur pada Allah. Contohnya Asia, isteri pada Firaun. Isteri Firaun memang jahat musuh Nabi Musa AS, tapi dia boleh tidak menyokong, bahkan melakukan sebaliknya, beriman dengan Nabi Musa AS. Isteri dia, oleh kerana banyak bantu suami dia musuh Nabi SAW, Allah turunkan ayat menghina mereka berdua. Ayat ni boleh beri makna literal, maksudnya ke akhirat nanti memang mereka akan dibakar dalam neraka dalam keadaan bawa kayu api, di lehernya ada sabut. Ataupun makna kat dunia ni mereka banyak memburuk-burukkan orang Islam, mereka banyak menghasut orang lain benci orang Islam. Dan maksud yang nombor 2, ayat 5 ni, saya tertinggal tadi. Semasa Ummu Jamil nak pergi cari kayu api, pula. Nak cari pohon-pohon berduri untuk diletak kat leher Nabi SAW. Apa dia buat? Dia cari dulu tali daripada sabut. Dia pergi cari ke, dia pergi beli ke tali daripada sabut, dia gantung kat leher dia.
Okay, dia gantung kat leher dia untuk pergi cari kayu berduri. Dan kita nak masuk hutan, nak cari kayu api kan. Kita bawa tali, buat tali kat leher, jalan. Dan jumpa kayu api, kita ikatlah tali tu. Kat kayu api, kita bawa balik. Ini maksud ni juga. Ini pun termasuk dalam makna ayat nombor 5 ni juga. Satu hari, ketika mana Ummu Jamil dengar orang Islam baca surah ni. Surah Al-Masad ni lah, dia dengar orang Islam baca surah ni. Maka dia pun pergi ke Kaabah. Dia pergi ke Kaabah, jumpa Abu Bakar radhiyallahu anhu kat masjid lah, kat Masjidil Haram. Jumpa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masa tu Rasulullah SAW duduk sebelah Abu Bakar. Ummu Jamil pergi jumpa Abu Bakar bawa batu sebiji. Batu besar kat tangan dia. Dia jumpa Abu Bakar, dia kata, wahai Abu Bakar, aku dapat tahu sahabat kamu tu telah mencela aku dan keluarga aku. Sebab surah ni lah. Kalau aku jumpa dia, aku akan tangan ke dia dengan batu ni. Aku akan pukul dia dengan tangan aku dengan batu ni. Dia cakap macam tu. Pada masa tersebut, Allah tutup pandangan dia daripada melihat Nabi SAW. Maka Abu Bakar tanya dia, dengan bukan dia nak perli, bukan dia nak sindir. Abu Bakar tanya dia, kau tak nampak ke ada orang lain bersama aku ni? Kau tak nampak ke ada orang lain bersama aku ni? Abu Bakar tanya Ummu Jamil. Maka Ummu Jamil jawab balik kepada Abu Bakar, kau nak main-main dengan aku ke? Kau nak perli aku, nak hina aku ke? Aku tak nampak sesiapa pun bersama engkau. Akhirnya dia pun pergi meninggalkan Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Lepas dia pergi, Abu Bakar tengok Nabi. Nabi kata, Allah Ta'ala telah letak hijab antara dia dan aku. Allah Ta'ala telah letak hijab antara dia dan aku. Cerita pasal ni ada dalam surah Isra. Boleh tak tengok surah Isra? Tolong baca dia surah Isra. Siapa ya? Puan Nur Zakiyah. Tolong baca boleh? Puan Nur Zakiyah. Surah Isra. Allah kata muka surat 286 ayat 45. 286. Ya Ustaz. Ayat 45. Ayat berapa tadi Ustaz? 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat di antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Terima kasih Puan Nur Zakiyah. Sama Ustaz. Bila kau baca Quran, Allah katakan Nabi, kami jadikan dinding antaramu dan antara orang-orang yang tidak beriman. Maksudnya, ada ayat tertentu yang Nabi SAW baca, ada pada ketika masanya, orang kafir tak dapat lihat Nabi SAW. Ini kali pertama. Kali kedua bila? Kali kedua, masa Nabi SAW keluar daripada rumahnya untuk hijrah ke Madinah. Malam tu berbelas-belas orang wakil daripada setiap kabilah tunggu dengan pedang yang tajam di rumah Nabi untuk bunuh Nabi malam Nabi nak hijrah. Lalu Nabi SAW keluar dalam keadaan seorang pun di kalangan mereka tidak melihat Nabi. Tu kat mana ayat dia? وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Itu dalam surah Yasin. Kan? Itu dalam surah Yasin. Kelebihan ini Allah bagi pada Nabi SAW. Okey, kita kalau nampak polis trafik, kita tak ada lesen ke, praktek mati ke, tak payahlah nak baca dua ayat ni. Ayat Yasin tadi dengan ayat surah Isra tadi. Apa tujuan dia? Supaya polis tak nampak. Okey, tak ada kaitan pun. Ayat tu Allah tunjukkan pada Nabi SAW. Tak baca-bacalah, dapat-dapat baca Quran. Tapi janganlah nak jadi macam, oh aku ada kelebihan bila baca orang tak nampak dan sebagainya. Bukan. Kita baca Quran, bukan tu tujuan kita. Oh aku nak dapat macam Nabi jugalah supaya orang kafir tak nampak. Tak. Kalau lah benda tu berkesan untuk semua orang, kan? Saya nak mereka ajar sahabat-sahabat guna masa perang. Kan? Pergi perang-perang baca dua ayat ni, orang kafir tak nampak. Menang dalam semua peperangan. Tak. Ini Allah bagi pada Nabi SAW sahaja dan pada waktu yang Allah nak sahaja. Bukannya setiap masa Nabi dia nak jadi awak, bukannya setiap masa Nabi boleh jadi macam ni. Orang kafir datang nak kutuk, nak hina, nak baling batu, tiba-tiba hilang, tak nampak. Baik, tadi saya sebut dalam bab pertolongan. Pastikan apa yang kita tolong
siapa yang kita tolong memberi kebaikan pada kita ke akhirat. Kadang-kadang kita tak sedar, kita tolong orang yang kesan dia kita dapat ke akhirat. Sorry, sudah di muka surah An-Nisa. Boleh tak tengok surah An-Nisa? Tolong baca Puan Izian Wahidah, tolong baca boleh? Surah An-Nisa. Muka surat 91, ayat 85. 91. Ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, nescaya dia akan memperolehi bahagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, nescaya dia akan memikul bahagian dari dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Okey, terima kasih Puan. Kalau kita tengok ayat dia, kalau boleh semua buka lah 91 ni. Allah kata, may yashfa' syafa'atan hasanatan. Siapa yang memberi pertolongan, satu pertolongan yang baik. Kalau kita tengok di sudut lafaz, perkataan, syafa'atan hasanatan tidak ada alif lam kan? Bila tidak ada alif lam, dia beri makna dalam bahasa Arab. Dia beri makna apa? Any, apa saja. Jadi barang siapa menolong, apa saja pertolongan yang baik, walaupun RM1, walaupun RM10, maka ada baginya portion, reward untuk dia ke akhirat. Orang nak pergi Mekah, orang nak pergi Umrah, kita tolong bagi sumbangan RM1. Nak transfer banyak-banyak, tak ada duit, bagi RM1 kat dia. Contoh. Bulan sapu surat malu, orang tahu RM1. Dengan sebab RM1 tu dia mudah urusan buat haji, buat umrah dan sebagainya, pun kita ada portion bahagian kita ke akhirat. Begitu juga barang siapa memberi pertolongan syafa'atan sayyi'atan, pertolongan yang tak baik, walaupun RM1. Kita bagi sumbangan untuk menaikkan seorang penyanyi yang tak tutup aurat. Kita bagi sumbangan untuk menaikkan seorang yang menari, menyanyi, melalaikan orang. Contohlah, dia nak masuk pertandingan menari kat luar negara, dia memang ada bakat menari pun, tak tutup aurat menari, dia minta sumbangan untuk beri perbelanjaan dia masuk pertandingan menari kat luar negara. Kita kesian bagilah RM10. Kita rasa tak ada apa-apa kan? Kesan dia, itu pun termasuk dalam syafa'atan sayyi'atan. Menolong orang buat perkara-perkara yang memurkakan Allah Ta'ala. Tetap dapat kesan tak baik ke akhirat. Jadi kecilnya pertolongan ni. Okey, soalan ni ditanya, seorang penceramah ditanya, kan dulu masa zaman Akademi Fantasia dulu, kalau ingatlah kan, kita penyanyi tu kita minat, kita suka, kita pun undi, bagilah undi kat dia. Setiap kali bagi undi kat dia, dia tolak RM5, RM10. Kita rasa benda tu tak ada apa-apa kan? Kita rasa benda tu tak ada apa-apa. Jadi Ustaz tu kata, kalau kita tolong orang yang boleh menaikkan agama, kita tolong sikit, tetap kita nampak pahala ke akhirat. Kalau kita tolong orang yang membantu orang untuk lalai, membantu manusia untuk lalai, kita pun ada portion dia juga ke akhirat. Jadi berhati-hati terhadap apa yang kita spend. Berhati-hati terhadap apa yang kita spend. Takut apa tahu? Takut apa yang kita spend nanti akan jadi penyesalan pada kita ke akhirat. Masa orang kafir kalah di peperangan Badar. Orang kafir kalah peperangan Badar. Balik-balik je, terus ketua-ketua Mekah ni, Abu Sufyan, jom kita kumpul balik harta benda, kita lawan balik mereka tahun depan. Kita kumpul balik harta benda kita minta sumbangan, minta derma, kita nak tuntut bela balik terhadap saudara mara kita, abang kita, adik kita, ayah kita yang mati kat Badar. Kita nak tuntut bela balik, kita nak repeat balik ni. Jadi keluarkan belanja kamu yang kamu ada sebanyak mungkin untuk perangi mereka. Lalu mereka pun keluarkan emas perak mereka, jual lembu kambing mereka untuk bagi pada Abu Sufyan untuk memerangi balik orang Islam. Dah kalah ni perangan Badar, padahal mereka yang saya pasal mula-mula. Tolong baca boleh tak? Siapa ya? Puan Nur Iznida, tolong baca boleh? Puan Nur Iznida Mahmud, tolong baca. Muka surat berapa Ustaz? 181 ayat 36. Satu 181 ayat 36. Ada? Ada. Okey. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah.
mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke orang kafir itu akan dikumpulkan. Masya Allah. Ada tukang baca Masya Allah. Terima kasih puan. Tengok. Allah kata apa? Orang kafir dia akan sentiasa spend harta untuk halang orang daripada jalan Allah. Dan nanti dia akan spend lagi harta untuk menghalang orang daripada jalan Allah. Tapi nanti apa yang mereka spend akan jadi sumber penyesalan bagi mereka dunia dan akhirat, dan mereka tetap akan dikalahkan. Ini Allah cakap pada orang kafir. Orang Islam pun sama juga. Jadi hati-hati untuk apa kita nak spend. Kalau kita tolong orang nak pergi sama belajar agama, kita tolong orang nak pergi haji, pergi umrah, nak buat masjid, nak buat surau, orang nak tolong orang masa banjir, maka kita akan dapat bahagian baik ke akhirat. Tapi kalau kita tolong menaikkan perkara-perkara yang melalaikan, menaikkan orang-orang yang akan membuat orang lain lebih lalai, maka takut-takut kita khawatir, takut-takut apa yang kita spend tu menjadi penyesalan pada kita ke hari akhirat. Okey, baik. Alhamdulillah. Ustaz, Ya. nak tanya sikit. Kalau macam tu, contoh kan, kan sekarang macam trend orang minta sedekah dekat kedai. Kita boleh nampak, sekejap nampak muka tu datang minta sedekah. So macam kita rasa macam, ni macam sindiket ni. So macam tu kalau kita tak bagi tu sebab kita rasa macam, Sedikit. maksudnya Tak apa, tak bagi kan? tak jadi masalah. Tak bagi tak jadi masalah. Tak bagi tak jadi Dengan masalah. keyakinan yang kita rasa macam itu sindiket lah kan. Tak bagi tak apa, puan. Tak bagi tak apa. Nak bagi pun tak apa. Nak bagi pun tak apa. Dan kita bukan tugas kita untuk kalau- menyelidik setiap orang yang kita nak bagi. Tapi itulah sebab orang cakap macam itu macam Ustaz cakap lah, itu Allah yang tentukan dia betul ke ikhlas ke tak ikhlas ke baik tak baik ke. Itu bukan Macam-macam tak dengar lah puan. Semula Allah apa? itu bukan tempat kita untuk nak kata macam dia buat benda yang tak baik lah. Maksudnya dia sebab kita pun tak nampak sedikit, tapi kita dengan keyakinan kita dengar-dengar banyak yang minta sedekah ni daripada sindiket selalunya. Betul? So jadi serba salah kat situ. Tapi Jadi soalan puan nak bagi ke tak payah bagi? Macam tu lah. tapi Ustaz cakap kalau kita nak bagi, make sure ada kesan baik di akhirat. Okey. Sindiket tu kita tak tahu. Dia sindiket kita sedikit. Yang kita nampak, yang kita tahu dia minta sedekah. Dalam sebuah hadis ada sebuah hadis. Hadis ni cerita dia ada ni zaman Bani Israel tau, di zaman Bani Israel. Okey. Yang maksud saya tadi, Puan Izawani, kita memang tahu dengan jelas dia minta sumbangan untuk masuk pertandingan menari kat luar negara, contoh. Itu memang jelas kita tahu. Tapi kalau dia tipu, contohlah dia kata dia nak belajar agama, contoh kat luar negara. Tengok dapat duit, dia guna duit itu buat benda haram. Bukan salah kita, Puan Izawani. Yang ni memang jelas kita tahu. Kalau kita keluarkan duit untuk tolong dia, dia akan memberi kesan tak baik pada agama dia dan agama orang lain. Itu memang kita akan dapat kesan tak baik. Adapun sedikit tak sedikit, kita tak disuruh mencari, menyelidik dengan teliti. Awak minta sumbangan ni sebab apa? Awak minta sumbangan ni sebab apa? Tak disuruh pun. Dalam sebuah hadis, saya lupa ada perawi dia, Nabi cerita zaman Bani Israel dulu, ada seorang hamba Allah ni. Dia keluar malam hari niat nak bagi sumbangan. Sedekah lah. Dia pun cari-cari orang, dia tak kenal, dia bagi sedekah. Esok pagi telah heboh. Malam tadi seorang kaya telah diberi sedekah. Dia pun kata apa? Segala puji bagi Allah yang telah memberikan sedekah kepada orang kaya. Malam kedua dia bagi sedekah lagi, dia tak tahu siapa orang yang bagi. Rupanya dia bagi sedekah pada wanita penzina, wanita yang jual tubuh untuk berzina. Dia tak tahu pun. Esok pagi telah kecoh bahawasanya malam tadi ada penzina dapat sedekah sumbangan. Dia pun kata segala puji bagi Allah yang telah menjadikan sumbangan tersebut dapat kepada wanita penzina. Yang ketiga, malam ketiga dia keluar, dia bagi sedekah. Sedekah tu jatuh ke tangan pencuri. Lagi dia dapat ke tangan pencuri. Dia tak tahu pun. Esok pagi telah heboh. Yang sedekah tu dapat ke tangan pencuri. Dia tak berapa lama, sampai pada dia berita orang kaya yang dapat sedekah dia tadi
telah berubah, telah insaf, telah tunaikan hak harta dan telah mula bagi sumbangan pada orang lain. Wanita yang penzina tadi, bila dapat sedekah daripada dia, bila dapat sedekah daripada dia, wanita tadi telah berubah dan telah tinggalkan perbuatan zina tersebut. Yang ketiga, pencuri yang dapat sedekah daripada dia tadi telah berubah dan telah meninggalkan perbuatan mencuri tersebut. Jadi orang ni, dia sedekah pada orang yang kita kata sangat tak layaklah untuk terima sedekah. Dia tak tahu. Dia sedekah juga dengan ikhlas semata-mata kerana Allah. Pertama, dia dapat pahala. Yang kedua, kerana keikhlasan dia bersedekah, dia telah membuat tiga orang tadi berubah. Jadi lebih baik. Jadi dalam bab dalam bab sedekah pada orang yang minta derma kat Shell, minta derma kat Petronas, kita nak bagi. Kita tak nak bagi, tak jadi masalah. Adakah dengan sebab kita bagi, kita membantu sindiket-sindiket? Okey, kalau memang jelas kita tahu, orang tempat kita beritahu, pihak penguasa tempat kita beritahu, orang-orang ni ada sindiket yang akan ambil duit mereka, yang paksa mereka, maka dengan jelas kita tahu, kita bagus tak payah tolong. Tapi kalau kita tak tahu, kita tengok dia susah, dia memang betul-betul minta sumbangan, zahirnya kita nampak dia susah minta sumbangan, kita bagi tak jadi masalah. Kita bagi tak menjadi masalah. Okey? Kita tak disuruh mencari kaji, nak buat apa, ke mana. Boleh? Puan Izawani, nak bagi, tak nak bagi, tak menjadi masalah. Okey, baik. Ayat surah seterusnya. Surah Al-Ikhlas. Kita nak masuk surah Al-Ikhlas. Surah ini menurut turutan adalah surah yang ke-112. Surah yang ke-112. Maksudnya daripada awal Fatihah, Baqarah sampai hujung Quran, surah ini 112. Maksudnya 2 surah lagi lah, tinggal. Adapun dari sudut penurunan, surah ini termasuk di antara surah-surah yang awal diturunkan. Ialah surah yang ke-22 diturunkan setelah surah An-Nas. Surah ini adalah surah yang ke-22 diturunkan setelah surah An-Nas. Maksudnya surah An-Nas yang ke-21, dia yang ke-22. Surah ini adalah surah Makkiyah, ialah bila dia turun awal kan, maksudnya dia surah Mekah lah. Mengandungi 4 ayat dan mengandungi 15 patah perkataan. Mengandungi 4 ayat dan 15 patah perkataan. Okey, baik. Selain surah ni nama surah Ikhlas, dia ada 5 lagi nama. Selain surah ni nama surah Ikhlas, dia ada 5 lagi nama. Yang kita dengar surah ni surah Al-Ikhlas lah kan. Apa 5 lagi nama tu? Okey. Saya padam, saya tulis boleh . Selain surah Al-Ikhlas, Ikhlas saya tak tulis lah. 5 lagi nama adalah At-Tauhid. Alif, Ta, Waw, Ha, Ya, Dal. At-Tauhid. Yang kedua, Al-Asas. Ni. Nama-nama lain bagi surah Al-Ikhlas. Yang ketiga, At-Tafrid. Alif, Ta, Fa, Ra, Ya, Dal. Okey. Yang ketiga, At-Tajrid. Yang keempat, Alif, Ta, Jim, Ra, Ya, Dal. At-Tajrid. Yang ke-1, 2, 3, 4. Yang kelima, An-Najah. An-Najah ni yang berjaya, yang selamat. Alif, Lam, Nun, Jim, Alif, Ta. An-Najah. Yang keenam, Al-Wilayah. Al-Wilayah. Ini ada 7 nama surah Al-Ikhlas. Selain Al-Ikhlas lah. Al-Ikhlas 1. At-Tauhid, Al-Asas, At-Tafrid, At-Tajrid, An-Najah, Al-Wilayah. Al-Wilayatu. Ni, Al-Wilayatu. Okey. At-Tauhid maksudnya satu. Yang menyatukan, yang satu. At-Tauhid. Okey. Bahasa pada kataan wahid. Al-Asas, iaitu asas. Maksud surah ni Al-Asas kerana surah ni merupakan asas bagi agama, keesaan Allah. Yang kedua, At-Tafrid. Terjemah At-Tafrid, bersendirian. At-Tafrid maksudnya bersendirian. Farada, bersendirian. Yang keempat, yang kelima lah, At-Tajrid. Maksud At-Tajrid tu menanggalkan, meninggalkan. Kerana apa? Dia menanggalkan segala kefahaman-kefahaman yang salah
meninggalkan segala keyakinan-keyakinan yang salah. Yang ketujuh, an-najah. An-najah maksudnya yang berjaya. Yang berjaya. Kerana orang yang berpegang dengan surah ini, meyakini surah ini dan mengamalkan surah ini, dia adalah orang yang an-najah, berjaya. Yang ketujuh namanya adalah al-wilayah. Apa maksud al-wilayah? Perkataan wilayah berasal pada perkataan wali. Wali. Apa terjemah wali? Pemimpin, penolong, pelindung. Jadi orang yang berkeyakinan betul mengikut surah ini, dia layak dapat pimpinan daripada Allah, lindungan daripada Allah, keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wilayah ni berasal pada perkataan wali. Wali wali ada 3 terjemah, penolong, pemimpin, pelindung. Dia orang yang beramal dengan surah ini, beriktikad dengan surah ini, layak dapat pertolongan, perlindungan dan juga kepimpinan, tarbiyah atau pimpinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 6 nama yang lain bagi surah Al-Ikhlas. Ada beza antara ikhlas dengan mukhlis. Antara ikhlas dengan mukhlis. Apa beza dia? Ikhlas dengan mukhlis. Ikhlas ni ialah orang yang setiap kali dia nak buat apa-apa amalan dalam hidup dia, dia buat semata-mata kerana Allah. Itu ikhlas. Dia nak sembahyang semata-mata kerana Allah. Dia nak puasa semata-mata kerana Allah. Dia nak zakat, dia nak sedekah semata-mata kerana Allah. Itu ikhlas. Adapun mukhlis adalah orang yang dia bagi seluruh hidup dia, pagi, petang, siang, malam, tidur, bangun dia untuk Allah semata-mata. Dia bagi seluruh hidup dia untuk Allah semata-mata. Itu mukhlis. Orang yang mukhlis ini sahaja orang yang akan selamat daripada godaan dan juga gangguan syaitan. Kalau ikhlas, tanya dia nak sembahyang, dia ikhlas. Tanya dia nak sembahyang kan, dia nak solat zuhur, ikhlas. Lepas sembahyang zuhur, masa tu dia mula ikut nafsu. Masa tu dia mula ikut kehendak kawan-kawan dia yang jahat. Allah nak lain, dia nak lain. Allah nak dia tinggalkan perbuatan judi, arak dan zina. Dia sembahyang zuhur. Lepas solat zuhur, kawan dia ajak minum arak, judi, zina, dia pergi ikut kawan dia. Jadi orang ni hanya ikhlas dalam ibadat. Tapi hidupnya belum jadi mukhlis lagi. Hidupnya belum jadi mukhlis. Maksud mukhlis dia apa dia? Maksud mukhlis tu dia akan bagi, dia nak bagi seluruh hidup dia untuk Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Okey, baik. Apa relate ataupun kaitan antara surah Al-Ikhlas ni dengan surah yang sebelumnya? Surah Al-Masad sebelum ini menceritakan orang yang sangat teruk akidah tauhidnya. Orang yang sangat teruk dan rosak keyakinan akidahnya. Siapa dia? Abu Jahal. Isterinya Ummu Jamil. Oleh kerana akidahnya rosak, maka kefahamannya yang salah terhadap ajaran yang tak betul itu sangat tinggi, maka dia sanggup buat apa saja terhadap orang yang cuba nak gagalkan agama dia. Abu Jahal dengan Ummu Jamil, dia yakin 100% agama dia betul. Oleh kerana dia yakin terhadap agama yang batil tersebut, maka siapa saja ataupun apa saja yang cuba menjatuhkan agama, dia akan perangi habis-habisan. Itu kesan daripada tauhid yang salah. Manakala surah ini Allah nak beritahu, tauhid yang betul bukan macam tauhid mereka berdua, keyakinan yang betul bukan macam keyakinan mereka berdua. Siapa yang ada kefahaman, keyakinan, akidah macam mereka berdua, nasib mereka ke akhirat samalah macam mereka berdua. Siapa dia? Abu Jahal dengan isterinya. Jadi surah ini Allah nak beritahu akidah yang betul tu macam mana? Akidah yang tak salah tu macam mana? Ni surah Al-Ikhlas 4 ayat ni Allah Taala nak terangkan. Ustaz, Abu Jahal dengan Abu Lahab tu sama ke? Lain. Saya sebut Abu Jahal ke? Sorry 3 kali. 3 kali. Sorry. Abu Jahal lain. Abu Lahab. Sorry Abu Lahab. Abu Jahal dia mati awal. Abu Jahal dia mati dalam peperangan Badar. Okey, Abu Lahab lain. Sorry, Abu Jahal lain. Sorry kalau saya sebut Abu Jahal tadi semua tu silap. Abu Lahab. Okey, maafkan saya. Okey, baik. Surah ini mengandungi apa yang akan kita bincang dalam surah Al-Ikhlas ni. Surah ini mengandungi rukun-rukun akidah dan juga syariat Islam yang terpenting, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Surah ini mengandungi akidah-akidah dan syariat Islam yang terpenting, iaitu
mengakui, mempercayai dengan lidah, dengan hati dan dengan anggota terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Apa kelebihan surah ni? Apa kelebihan ketinggian surah ni, tuan-tuan dan puan-puan? Imam Bukhari, hadis ni ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam kitab Imam Abu Daud dan ada juga dalam kitab Sunan Nasa'i. Berkata daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki, dia dengar seorang lelaki yang lain suka sangat baca surah Al-Ikhlas. Time dia semayang surah Al-Ikhlas, time dia tak semayang pun dia surah Al-Ikhlas, suka sangat. Lalu ketika pagi hari dia bertemu Nabi SAW, maka dia cerita benda tu kat Nabi dan ayat dia bunyi nada dia seolah-olah memperkecilkan orang. Ikhlas je sokmo, surah ni je sokmo. Maka baginda cakap apa? Pada sahabat yang mengadu kat Nabi. Nabi kata, wallazi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusal Quran. Demi zat yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya surah ini menyamai 1/3 Al-Quran. Satu surah Ikhlas ni dia punya pahala dia, dia punya isi dia sama macam isi 1/3 daripada Al-Quran. Itu kata-kata Nabi. Ada riwayat yang lain daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang lelaki suka baca surah Al-Ikhlas. Maka Nabi tanya dia, kenapa, apa yang menyebabkan kamu suka baca surah Ikhlas ni? Maka dia jawab, inni uhibbu hadhihi surah. Saya suka sangat surah ni. Saya suka sangat surah ni. Maka Nabi kata, inna hubbaha adkhalakal jannah. Sesungguhnya cintanya engkau pada surah ni akan jadi sebab engkau mudah masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hari daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi tanya sahabat-sahabat, ayajizu ahadukum ayyaqra'a bi thulusil Quran? Ada tak di kalangan kamu ayutiku ahadukum ayyaqra'a bi thulusil Quran? Ada tak siapa-siapa di kalangan kamu yang mampu untuk baca 1/3 Quran? Ada tak siapa yang di kalangan kamu yang mampu untuk baca 1/3 Quran? Maka Nabi kata, sahabat-sahabat jawab, malam ni siapa di kalangan kami yang mampu nak baca 1/3 Quran 10 juz? Mana ada? Maka Nabi kata, sesungguhnya Al-Ikhlas itu menyamai 1/3 Al-Quran. Satu hari Nabi SAW kumpul dengan sahabat-sahabat. Nabi panggil sahabat berkumpul. Nabi keluar pada rumah dia. Nabi kata, aku nak baca 1/3 Quran. Orang ramai pun bertunggu. Nabi kata, aku nak baca 1/3 Al-Quran. Lepas tu Nabi baca Al-Ikhlas sekali. Nabi masuk dalam. Lama sikit sahabat-sahabat berbicara sama mereka. Tadi Nabi kata nak baca 1/3 Al-Quran. Lepas tu baca Al-Ikhlas saja. Nabi pun keluar. Lalu Nabi kata, tadi aku cakap kepada kamu nak baca 1/3 Quran kan? Ketahuilah sesungguhnya Al-Ikhlas itu menyamai 1/3 Al-Quran. Tapi kena ingat, janganlah pula orang tanya, awak kenapa dah tak mengaji sekarang? Ustaz kata, baca Al-Ikhlas sekali dah cukup. Jadi, Isnin Al-Ikhlas sekali, Selasa Al-Ikhlas sekali, Rabu Al-Ikhlas sekali, hari Rabu saya dah boleh buat kenduri khatam Quran. Salah. Pertama, maksud pahala menyamainya tu kerana ketinggian surah ini, kehebatan surah ini, seolah-olah pahalanya menyamai 1/3 Al-Quran. Adakah makna tak payah baca surah lain? Tak. Kena baca juga surah lain. Maksud 1/3 Al-Quran ni pertama dari sudut makna. Quran ni ada 3 perkara penting dalam Quran. Ada 3 perkara penting dalam Al-Quran. Apa dia 3 perkara penting dalam Quran? Pertama, Quran cerita tentang akidah. Yang pertama, Quran cerita tentang akidah. Yang kedua, hukum hakam. Yang ketiga, hukum hakam. Kan? Yang ketiga, cerita pasal nasihat dan ancaman. Okey? Pertama, akidah. Kedua, hukum hakam. Ketiga, nasihat dan ancaman. Termasuklah nasihat ancaman tu kisah-kisah para Nabi. Sebab dalam kisah-kisah para Nabi terdapat nasihat dan ancaman. Quran ni, seluruh Al-Quran ada 3 tajuk besar. Ataupun kita kata 3 poin utama. Akidah. Kan? Akidah. Hukum hakam. Bab solatnya, bab puasanya, bab faraidnya, hukum hakam. Yang ketiga, nasihat dan pengajaran. Nasihat, pengajaran dan juga ancaman-ancaman. 3 perkara. Jadi maksud Al-Quran menyamai 1/3 Al-Quran itulah. Surah Al-Ikhlas ni adalah ibu kepada seluruh ayat-ayat akidah dalam Al-Quran. Apa ayat akidah? Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar,
Allah Maha mengetahui, Allah pemberi rezeki, Allah Maha pencipta, Allah Maha mencipta. Itulah ayat-ayat akidah dan ibunya adalah Al-Ikhlas ni. Jadi bila baca Al-Ikhlas ni maksudnya kita telah menguatkan lagi 1/3 Al-Quran yang menceritakan tentang akidah. Kalau kita tengok banyak ujung ayat, wallahu sami'un alim, innahu kana haliman khabira. Banyak nama-nama Allah di ujung ayat, betul kan? Maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, pemberi rezeki, melakukan apa saja. Jadi semua tu adalah ayat akidah. Itu semua tu adalah ayat akidah. Jadi itu makna 1/3 daripada Al-Quran. Okey, baik. Kenapa surah ni diturunkan? Kenapa surah Al-Ikhlas ini diturunkan? Dia panggil sababun nuzul. Ubay bin Ka'ab, maksudnya orang musyrikin lah. Hadis ni ada dalam riwayat Imam Tirmizi. Ubay bin Ka'ab jumpa Nabi SAW. Dia kata kat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sif lana rabbak. Cerita sikit pada kami pasal Tuhan kamu. Cuba bagi cerita detail sikit pada kami pasal Tuhan kamu. Lalu Allah Ta'ala turunkan surah Al-Ikhlas ni nak beritahu pada mereka tentang Allah Ta'ala tu macam mana. Imam Ad-Dhahhak daripada Muqatil, beliau berkata, beberapa orang Yahudi jumpa Nabi SAW. Maka Yahudi tu cakap pada Nabi Muhammad SAW, boleh tak cerita pada kami sifat Tuhanmu? Macam mana keadaan dia, macam mana sifat dia, bentuk dia, dia buat pada apa, daripada jenis apa, dia emas ke, tembaga ke, perak ke, dia makan minum ke, daripada siapa dia lahir, dan daripada keturunan mana dia lahir. Ni orang Yahudi. Dia tanya soalan ni pada Nabi SAW. Tujuan dia tanya untuk apa? Yahudi bukan tak tahu Allah tu macam mana. Kristian je pelik kefahaman mereka tentang Allah. Yahudi, kebanyakan mereka, akidah mereka betul. Tahu Allah tu Esa, tunggal, tak ada anak, tak ada isteri, bukan daripada tembaga, bukan pada emas. Tapi niat mereka tanya tu untuk menyindir Nabi SAW. Niat mereka tanya tu untuk menyindir Nabi SAW. Sebab tu mereka tanya soalan tersebut pada Nabi SAW. Jadi ayat ni, ketika mana orang kafir suruh Nabi tanya, ketika mana orang kafir tanya Nabi, cerita sikit pada kami pasal Tuhan kamu, sebab kamu nampak duk cerita pasal dia je. Kami ni ada lagi, kami tahu Allah buat langit bumi, kami tahu Allah buat bulan matahari, kami tahu Allah cipta manusia, tapi dia seorang je ke Tuhan? Tu orang kafir kata, dia seorang je ke Tuhan? Berhala-berhala ni pun Tuhan kita juga, kenapa kau anggap dia seorang je Tuhan? Nah, bagi orang kafir, bila Nabi Muhammad datang bawa ajaran Tuhan tu satu, bagi mereka itu adalah sesuatu yang sangat-sangat pelik dan sangat-sangat ajaib. Tolong baca boleh Puan Nur Iznida Mahmud, tolong baca boleh surah Saf. Surah Saf. Saya cari surah ya, saya cari buku surah aja. Yasin, Safat, Saf. Okey. Surah Sad, bukan Saf, sorry, surah Sad. 453. Page 453, ayat 4, ayat 5 dan 6, 456. 453. Ayat 456. 456. Ya. Ayat 46. Betul kan? Page 453, ayat nombor 4, nombor 5 dan nombor 6. Okey. Kakak nak baca ke? Baca. Dan mereka heran kerana mereka kedatangan seorang pemberi peringatan Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, orang ini adalah pesihir yang banyak berdusta. Apakah dia menjadikan Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan. Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Okey. Terima kasih Puan Ismida.
Bila Nabi Muhammad datang, cakap Allah tu satu saja. Dia kata ini satu benda yang sangat menghairankan. Bagaimana Allah tu satu saja? Bagi mereka, Allah ada. Ya, memang Allah ada. Allah cipta langit bumi. Ya, Allah cipta langit bumi. Allah ciptakan mereka. Ya, Allah ciptakan mereka. Mereka betul dalam bab tu. Puan Azlina, tolong baca boleh? Puan Azlina, muka surat 413. Boleh tak Puan Azlina? Puan Azlina Yusof. Muka surat berapa tadi Ustaz? 413. 413. Ayat yang ke-25. 413 Ayat 25. ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya jika engkau iaitu wahai Muhammad bertanya kepada mereka iaitu yang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Sudah tentu mereka akan menjawab, Allah. Ucapkanlah Alhamdulillah, iaitu sebagai syukur disebabkan pengakuan mereka yang demikian. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Okey, satu page lagi Puan Azlina boleh? 495. Muka surat? 495. 495 Ayat 87. 87. Dan sesungguhnya jika engkau iaitu wahai Muhammad bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan mereka, sudah tentu mereka akan menjawab Allah, iaitu jika demikian maka bagaimana mereka rela dipesongkan, bagaimana mereka rela dipesongkan, iaitu daripada menyembah dan mengesakannya. Okey, terima kasih Puan. Tadi surah Luqman tadi, kalau kau tanya mereka yang Muhammad, siapa cipta langit dan bumi? Mereka jawab Allah. Betul lah bab tu. Sekarang sama juga, kau tanya mereka, siapa cipta mereka? Mereka jawab Allah. Betul lah bab ni. Tapi itu apa yang salah? Yang salahnya bagi mereka ada lagi Tuhan-Tuhan lain selain Allah yang sama kuasa macam Allah, yang sama hebat macam Allah. Cumanya Tuhan tu tak buat langit bumi. Buat benda lain melahirkan Tuhan untuk melahirkan anak, Tuhan ni. Tuhan nak suburkan tanam-tanaman, Tuhan ni. Tuhan nak bagi binatang ternak cepat membiak, Tuhan lain. Itulah kefahaman yang salah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Surah ini adalah surah yang Allah turunkan untuk suruh Nabi cakap kepada orang-orang Nasrani dan juga orang-orang musyrikin terutamanya. Di seolah-olah surah ini Allah turunkan untuk membersihkan nama Allah daripada tuduhan musyrikin dan Nasrani. Musyrikin kata Allah ada sekutu, Nasrani kata Allah Ta'ala ada anak dan isteri. Sebab tu Allah suruh Nabi guna perkataan kul. Ayat 1 nanti kul. Cakap pada mereka yang Muhammad. Boleh? Adapun surah Al-Kawthar, kita dah lalu surah Al-Kawthar kan beberapa minggu lepas. Surah Al-Kawthar Allah turunkan untuk bersihkan Nabi, bersihkan nama Nabi. Nabi Muhammad orang musyrikin tuduh apa? Abtar. Apa maksud abtar? Putus keturunan. Nabi Muhammad orang musyrikin tuduh abtar. Apa maksud abtar? Putus keturunan. Sebab anak lelaki dia semua dah mati dah. Jadi dia tak ada keturunan lagi. Orang kafir tuduh macam tu kat Nabi. Cakap macam tu kat Nabi. Jadi Allah nak bersihkan nama Nabi, Allah kata inna syani'aka huwal abtar. Orang yang benci kau, dia itulah yang terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu surah Al-Kawthar. Dalam surah Al-Kawthar Allah tak guna perkataan kul kan? Ada tak surah Al-Kawthar mula dengan kul? Kul, katakanlah dah gini, tak ada. Seolah-olah apa dia? Al-Kawthar tu Allah sendiri yang bersihkan nama Nabi. Tapi dalam surah Al-Ikhlas ini Allah yang menyuruh Nabi SAW membersihkan namanya, nama Allah SWT. Okey, masuk ayat 1. Kita habiskan Ikhlas malam ni insya-Allah kalau sempat. Kul, katakanlah, boleh? Kul, katakanlah. Huwa dialah Allah Ahad yang esa ataupun yang satu. Pendek je ayat dia kan, tapi penerangan dia mungkin panjang sikit. Tolong baca dia, Wan Izawani tolong baca. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, dialah Allah yang esa atau yang satu. Okey. Ayat ini Allah nak suruh Nabi SAW cakap pada orang musyrikin Mekah, sebab surah ini turun kat Mekah lah.
katakanlah, wahai Muhammad, cakap pada mereka. Dalam ayat ini ada 3 perkataan. Selepas kul ada 3 perkataan, betul kan? Selepas kul ada 3 perkataan. Saya tak tulis kul lah. Huwa Allah Ahad. Tiga-tiga ni semua memberi makna satu. Tiga-tiga ni semua memberi makna satu. Huwa satulah. Huwa ni dalam bahasa Inggeris, dia. Allah satu. Ahad satu. Walaupun ayatnya simple, walaupun ayatnya biasa saja, tetapi ayat ini ada taukid, emphasize, penekanan. Allah tu satu. Satu. Huwa beri makna satu. Allah beri makna satu. Ahad beri makna satu. Jadi 3 perkataan yang mana tiga-tiganya penguat yang Allah tu esa. Bila dah ada 3 perkataan yang menunjukkan Allah tu esa, maka tidak perlu lagi didatangkan lafaz. Ni dalam grammar, saya sentuh grammar sikit. Tidak perlu lagi didatangkan lafaz nafi isbat. Ni nafi isbat. La dengan illa. Satu lagi innama. Okey. Ni 2 ayat untuk menunjukkan satu. Contoh, saya bagi contoh dalam bahasa Arab. Saya kata apa? Allah ialah Tuhan. Betul ke salah? Betul. Tapi ada kemungkinan untuk salah. Salah dari sudut apa? Bila ayat saya, Allah ialah Tuhan. Ayat saya itu tidak menafikan. Kalau orang kafir kata, berhala Tuhan juga. Matahari Tuhan juga. Malaikat Tuhan juga. Jadi ayat saya kena ada penafian tu. Sebab tu dalam ucapan 2 kalimah syahadah, la ilaha, tiada Tuhan. Bila sebut tiada Tuhan memang tak ada langsung Tuhan-Tuhan ni. Illallah, kecuali Allah. Ni panggil kalimah nafi dan isbat. Kita nafikan dulu, kita isbatkan Allah sahaja. Jadi ayat ni memang menunjukkan Allah tu satu. Walaupun tidak ada perkataan wahid ataupun ahad kat sini. Okey? Boleh? Orang Arab, kalau dia cakap kat isteri dia, saya sayang kau, isteri dia senyum sikit. Orang Arab, kalau dia cakap kat isteri dia, saya sayang awak. I love you, saya sayang awak, uhibbuki, contohlah. Dia senyum. Tapi isteri dia tanya balik, saya seorang je ke ada orang lain lagi? Sebab dalam ayat suami dia tu, boleh bermakna umum. Saya sayang awak. Dalam masa yang sama, tidak menafikan saya sayang juga orang lain. Kat sini saya sayang awak lah. Kat tempat kerja, saya sayang orang lain juga. Kat rumah saya, kat satu lagi, saya sayang orang lain pula. Contoh. Jadi, untuk cakap pada isteri yang Arab ni, dia kena guna lafaz nafi isbat. La dan juga illa. Jadi, kalau orang Arab nak bagi isteri dia senyum lebih sikit, dia kata apa? Tidak ada siapa yang aku sayang kecuali awak. Jadi, bila dengar macam ni, isteri dia senyum panjang sikit. Sebab apa? Dalam kata-kata tu, ada penafian dan juga ada sabit. Ada isbat. Maksudnya dia tak sayang perempuan lain dah. Seorang isteri dia disayang. Itu maksud ayat tu. Yang kedua, kalau tak nak guna nafi isbat ni, kena guna lafaz innama. Apa terima innama? Innama maksudnya hanya senya. Innama maksudnya hanya senya. Jadi bila guna lafaz hanya senya, perlu lagi tak nafi isbat? Okey, perlu lagi tak nafi isbat? Tak perlu dah, sebab hanya senya tu telah pun nafi isbat. Contoh, tengok surah Fussilat ada perkataan hanya senya. Surah Fussilat ada perkataan hanya senya. Innama. Tolong tengok boleh surah Fussilat. Tolong baca dia Tuan Faizi ada Tuan Faizi. Tuan Faizi tolong baca boleh? Ada boleh. Muka surat. Sekejap saya cari. Okey, muka surat 477. Innama annama samalah. 477 ayat nombor 7. Ayat nombor 6, sorry. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad,
Aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahawa bahawa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Kerana itu, tetaplah kamu kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Okey, terima kasih Tuan Faidi. Nampak tak an-nama kat situ? Jadi ayat ni ada tak nafi isbat? Ada tak la dengan illa? Tak perlu ada la dengan illa. Sebab apa dah ada an-nama? Boleh? Contoh lagi, surah Kahfi. Tolong baca Puan Zakiah boleh? Surah Kahfi. Saya cari muka surat sekejap. Surah Kahfi. Surah Kahfi ayat yang sekejap saya cari. Okey, ayat last sekali. 304. 110. 304 ayat 110. An-nama. An-nama dengan inama samalah bahasa Arab, hanya senyum. Okay, 110 ya Ustaz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahawa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka sesiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia melakukan kebaikan dan jangan menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Okey. Dalam terima kasih Puan Zakiah, ayat tu ada perkataan hanya senyum. Jadi kalau tak nak guna la dengan illa tadi, gunalah hanya senyum. Jadi dua cara lah nak sabitkan keesaan Allah. Nak kata Allah tu satu. Pertama, guna la dengan illa. Tidak ada siapa layak disembah kecuali Allah itu satu, ataupun hanya senya Allah lah yang layak disembah. Itu pun boleh. Jadi bila kita guna salah satu pada dua ayat ni, kita telah ada penafian terhadap Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Baik, tu kena kaedah dia. Kalau saya sebut Allah ialah Tuhan, Tuhan ialah Allah, betul ke salah? Betul, tapi boleh jadi salah. Betul dari sudut awak mensabitkan Allah ialah Tuhan, tapi salah dari sudut awak tidak menafikan adanya Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya ada 5 orang anak perempuan. Contohlah, saya ada 5 orang anak perempuan. Saya kata apa? Anak perempuan yang keempat saya cantik. Anak perempuan saya yang keempat cantik, ni contohlah. Adakah kata-kata saya itu memberi makna 4 orang lagi anak saya semua tak cantik? Tak. Tapi kalau dia kata, saya kata contoh, hanya anak perempuan saya keempat dia cantik. Tu ya. Kata-kata saya itu memberi makna 4 orang lagi memang tak cantik langsung. Sebab ayat saya ada perkataan hanya. Okey, baik. Dalam surah Al-Ikhlas ni ada tak perkataan dua kaedah tadi? Nafi dengan isbat dengan inamah. Ada tak? Tak perlu ada. Kenapa tak perlu ada? 3 lafaz yang datang selepas lafaz kul telah menunjukkan satu. Esanya Allah Subhanahu wa taala. Okay, sebelum masuk ayat seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan. Satu hari Nabi SAW berjalan di malam hari terserempak dengan Abu Zar radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW kata, tunggu sini jap, aku nak masuk ke kawasan gelap. Nabi pergi kawasan gelap sikit. Nabi masuk kawasan gelap sikit, lama sikit Nabi pun datang boleh jumpa Abu Zar radhiyallahu anhu. Nabi kata, wa in saraqa wa in zana, wa in saraqa wa in zana. Apa terjemah dia? Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Itu kata Nabi. Maka Abu Zar radhiyallahu tanya, ya Rasulullah, Tuhan bercakap dengan siapa tadi? Maka Nabi kata, tadi Jibril datang jumpa aku. Jibril kata, wahai Muhammad, berilah berita gembira untukmu bahawasanya mereka semua akan masuk syurga. Jibril cakap macam tu kat Nabi. Maka Nabi tanya, wa in saraqa wa in zana? Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina? Jibril jawab, ya. Nabi tanya lagi, wa in saraqa wa in zana? Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina? Ya. Nabi tanya lagi, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina? Jibril jawab, ya. Maka Nabi ulang kata-kata Jibril tu sampailah Nabi jumpa Abu Zar radhiyallahu anhu tadi. Jadi orang yang Islam beriman pada Allah, walaupun mencuri, walaupun berzina, tetap akan masuk syurga. Adapun orang syirik pada Allah, walaupun tak pernah mencuri, tak pernah berzina, tak pernah minum arak, tak pernah ambil hak orang lain, tetap akan masuk neraka. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan,
Dosa paling besar apa dosa paling besar? Dosa paling besar bukan zina, bukan bunuh orang, bukan mencuri, bukan minum arak, bukan curi duit orang, lembak duit orang, bukan. Dosa paling besar adalah dosa syirik. Syirik. Tengok surah Luqman ya. Tengok surah Luqman. Tolong baca dia Puan Azlina boleh? Puan Azlina, surah Luqman. Tadi Puan Azlina dah baca surah Luqman, dah baca balik surah Luqman. Boleh? Saya cari muka surat. Surah Luqman. Okey, baik, muka surat 412. 412 Ayat 13. 412 ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu benar-benar satu kezaliman yang besar." Okey. Luqman, terima kasih Puan. Luqman Al-Hakim nasihat pada anak dia, jangan syirik. Kerana syirik itulah kezaliman yang paling besar. Berzina zalim tak? Zalim. Judi minum arak zalim tak? Zalim. Ambil orang zalim tak? Zalim. Apa lagi? Meliwat zalim tak? Zalim. Tapi kezaliman yang lagi besar pada semua dosa-dosa tadi adalah syirik pada Allah SWT. Tuan-tuan, kenapa bila kita baca Qul Huwallah, Allah suka sangat Allah bagi pahala 1/3 Al-Quran? Sebab kita telah membersihkan nama Allah daripada tuduhan-tuduhan orang kafir yang sangat teruk. Kita baca subhanallah kan? Apa terjemah subhanallah? Maha suci Allah. Allah maha suci daripada apa? Soalan saya, Allah maha suci daripada apa? Adakah orang kafir kata Allah pendek, Allah huduh, Allah buruk, Allah kotor? Tak. Orang kafir hanya kata, dalam ayat kita lah sekarang, orang Kristian kata Allah ada isteri, ada anak. Orang musyrikin kata Allah ada anak, Allah ada partner, Allah ada sekutu. Adakah perkara tersebut memburukkan ataupun menjatuhkan ketinggian Allah? Ya. Perkara tersebut memang sangat-sangat menjatuhkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Allah punya marah terhadap orang syirik pada Allah. Tolong baca boleh Puan Izyan Wahida. Boleh tak tolong baca Puan Izyan surah Maryam. Ni Allah nak tunjuk betapa marahnya Allah pada orang yang mensyirikkan Allah. Boleh. Ayat berapa Ustaz? 311 ayat 88, 89, 90. 100. Ayat 88 sampai 91. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah kerana ucapan itu dan bumi terbelah dan gunung runtuh. 91. Kerana mereka mendakwakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Contoh ayat lagi. Okay. Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada sebab. Tuan-tuan, Allah kata dalam ayat ni, oleh kerana orang kata Allah ada anak, bumi hampir nak pecah, langit hampir nak runtuh, gunung-gunung hampir nak hancur. Punya marah Allah Ta'ala, sikit je lagi bumi nak hancur, langit nak pecah, gunung nak hancur. Padahal mereka tak kata Allah pendek ke, gemuk ke, huduh ke, tak. Mereka hanya kata Allah ada anak. Kalau orang cakap kat saya ada anak, marah ke? Mengamuk. Oh, saya sama kat mahkamah cakap saya ada anak. Tak, saya tak marah. Kerana apa? Mensabitkan anak bagi manusia adalah satu kemuliaan, kebanggaan. Adapun mensabitkan anak bagi Allah adalah satu kehinaan dan kerendahan. Kenapa? Kerana kalau Allah ada anak, itu menunjukkan lemahnya Allah. Itu satu tanda kelemahan bagi Allah. Contoh, saya bujang. Bila saya bujang, masa raya puasa ke raya haji, suka hatilah saya nak raya kat mana pun. Nak balik rumah mak saya ke, tok saya ke, saya tak nak balik ke, saya nak duduk sini je, contoh. Suka hati saya lah, saya bujang. Tak ada siapa boleh paksa saya, marah saya sebab saya bujang. Contoh. Bila dah kahwin, bila orang tu dah kahwin, bila seorang lelaki tu dah kahwin, maka masa tu, dia buat keputusan lain. Tapi oleh kerana dia ada isteri dia apa? Isteri dia mengajuk. Contohlah dia suami ketua keluarga kan.
Suami kata apa? Raya ni balik rumah mak ayah saya. Contoh suami kata. Isteri dia taat lah. Tapi dia buat muka sedih, buat muka moyok. Okay? Di suami ni tak boleh tengok isteri sedih. Dia pun kata, okey lah, baliklah rumah mak ayah awak dulu. Jadi kat situ keputusan dia telah berubah. Lemah ke tak lemah? Lemah. Samalah juga tuan-tuan dan puan-puan. Allah Ta'ala, bila dia esa, dia tunggal, dia kuat. Tapi bila orang tu sabitkan Allah ada anak, Allah ada isteri, Allah ada partner, orang tu telah menjatuhkan martabat ketinggian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lemah bagi Allah. Adalah sifat yang lemah bagi Allah bila Allah ada isteri, Allah ada anak. Apa saja niat orang kafir, kata Allah ada isteri, ada anak, kata-kata tu Allah takkan maafkan. Orang yang cakap macam tu lagi teruk pada penzina, pencuri minum arak di kalangan orang Islam. Jadi, orang yang cakap Allah ada isteri, ada anak, ada partner, orang ni telah menjatuhkan martabat Allah ke martabat paling rendah. Tiba-tiba kita baca Qul huwallahu ahad. Allah tu esa, tak ada isteri, tak ada anak, tak pernah beranak, tak pernah melahirkan anak. Allah suka sangat dengan kata-kata ni. Allah Ta'ala bagi pahala 1/3 Al-Quran. Analogi ni macam ni lah nak faham. Surah Al-Ikhlas ni kenapa tinggi sangat. Kita AJK surau, kita bendahari surau. Contoh, kita bendahari surau. Okay? Kebetulan lepas kita jadi bendahari setahun dua, kita pun mula tukar kereta baru. Kita pun mula beli rumah baru. Kita pun berjalan kulu hilir. Adalah orang tuduh kita. Ramailah orang tuduh kita guna duit surau. Kita guna duit surau lah untuk kepentingan diri kita sendiri. Semua orang tuduh kita. Walau kita tak curi duit surau. Kita tak ambil sikit pun duit surau. Kita ada bisnes kita sendiri. Contoh, ni sekadar contoh. Semua orang tuduh kita curi duit surau. Dalam keadaan kita tak curi duit surau, apa perasaan kita masa tu? Apa perasaan saya? Orang tuduh saya curi duit surau untuk beli motor, kereta, pergi cuti dan sebagainya. Sedangkan saya tak ambil satu sen pun. Sedih, kecewa, nak marah, semua ada perasaan. Semua orang tuduh saya masa tu. Tiba-tiba ketika saya tengah sedih, kecewa, nak marah tu, datang seorang jumpa saya, dia kata, Tuan, walaupun satu dunia tuduh Tuan mencuri duit surau, bagi saya, Tuan adalah orang yang baik. Saya yakin 100% Tuan tak akan ambil satu sen pun daripada duit surau. Cakap jatuh kat saya. Apa perasaan saya masa tu pada dia? Apa perasaan saya masa tu pada dia yang cakap macam tu kat saya? Ya Allah, gembira sangat, seronok sangat, puas hati sangat, syok sangat. Masa tu mungkin saya akan peluk dia kuat-kuat, sungguh-sungguh saya kata, terima kasih Tuan, terima kasih Tuan, terima kasih Tuan. Ni analogi, betul kan? Macam itulah juga hari ni orang kafir, Kristian, orang kafir, musyrikin kata Allah ada isteri, Allah ada anak. Allah marah sangat. Allah marah sangat, sakit hati sangat, geram sangat sampai gunung nak hancur, bumi nak luruh, langit nak jatuh sebab marah sangat tadi. Tapi tengah-tengah ada ramai ribuan manusia kata Allah ada isteri, Allah ada anak, Allah tengah nak marah. Datanglah seorang yang kadang-kadang sembahyang awal, kadang-kadang sembahyang lambat. Kadang-kadang mata tengok maksiat, kadang-kadang istighfar, kadang-kadang tengok tak istighfar pun. Tapi dia datang, dia baca Qul huwallahu ahad. Allah suka sangat. Jadi analogi dia macam saya yang orang ramai tuduh saya mencuri tadi. Tiba-tiba datang seorang kata, saya yakin awak tak mencuri. Saya gembira sangat. Macam itulah Allah suka sangat, gembira sangat pada orang yang baca Qul huwallahu ahad. Kerana apa? Dia telah membersihkan nama Allah daripada keyakinan yang salah oleh jutaan manusia. Jutaan manusia kata Allah ada isteri, ada anak, tu satu kelemahan bagi Allah. Tiba-tiba dia datang, dia kata Allah tu esa, tak ada isteri, tak ada anak. Maka Allah suka sangat dengan dia. Allah bagi pahala pada dia 1/3 Al-Quran. Ini analogi dia. Dalam surah, kita biasa dengar imam bacakan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan. Apa mereka sifatkan? Tolong baca boleh? Wan Nur Iznida Mahmud. Tolong baca boleh tak? Ayat akhir surah. Ni kita semua dengar lah ayat Subhana rabbika rabbil ni dalam doa-doa imam-imam kan? Ni dalam Quran. Muka surat 452 ayat 180. 452 ayat 180. Ada? Wan Iznida Mahmud ada ke? Muka surat 452. Ada. Ada. Bismillahirrahmanirrahim.
Puan Iznida, putus-putus lah, putus-putus, tak jelas. Orang lain macam mana? Clear ke orang lain? Putus. Putus-putus. Puan Iznida, Tuhan, tak apa. Mungkin internet rumahnya tak berapa bagus. Tak apa. Tuhan yang maha perkasa dari sifat yang mereka katakan. Okey. Puan Iznida, kita dengar tapi putus-putus sikit-sikit. Tak apa. Hello dia tak? Mungkin internet kan, mungkin internet ke macam mana ke, tak apa, tak jadi masalah, tak apa. Okey, saya baca. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang memiliki segala kemuliaan, maha suci daripada apa yang mereka sifatkan. Allah maha suci daripada apa yang mereka sifatkan. Apa mereka sifatkan Allah? Allah ada isteri, Allah ada anak, Allah ada partner. Allah Ta'ala maha suci daripada perkara tersebut. Kenapa? Bila orang kata Allah ada isteri, Allah ada anak, Allah ada partner, orang tu telah menjatuhkan ketinggian, kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah maha suci ni bukan ya Allah dituduh berzina ke, Allah dituduh mencuri, membunuh, tak. Allah maha suci ni daripada apa? Maha suci daripada ada isteri, ada anak. Kekurangan ke ada isteri, ada anak? Ya, bagi Allah kalau ada isteri, ada anak, satu kekurangan. Bagi manusia bukan satu kekurangan. Bagi manusia satu kebanggaan, ada isteri, ada anak, tak jadi masalah pun. Bahkan orang yang tak ada isteri, tak ada anak, mungkin orang nampak kurang sikit dalam hidup dia. Orang ada isteri, ada anak, orang nampak kelebihan dalam hidup dia. Dia untuk manusia. Tapi Allah tak perlu. Allah Ta'ala tak perlu. Pada isteri, pada anak, pada partner. Bila Allah ada isteri, ada anak, maka itu tunjuknya lemah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita baca Qul huwallahu ahad, kita telah menggembirakan Allah dengan kegembiraan yang amat sangat. Allah bagi pahala 1/3 Al-Quran. Ketika mana orang ramai cakap Allah ada isteri, Allah ada anak, Allah sakit hati, marah, hampir nak hancur gunung tadi. Tengah-tengah Allah sakit hati, marah tu, kita baca Qul huwallahu ahad, Allah suka sangat. Sebab tu baca banyak. Kita baca Subhanallah, Allah suka sangat. Dalam sebuah hadis daripada Imam Bukhari, daripada Abdullah bin Qubais, dia kata apa? Rasulullah bersabda, ma ahadun asbara 'ala Allah adzan yasma'uhu minallahi ta'ala. Tidak ada seorang pun yang lebih bersabar daripada Allah atas perkara yang disakiti, yang didengarinya. Kita ini, kalau 4 juta manusia kutuk kita, mengata kita, tuduh kita, sakit hati tak? Orang panggil kita pendek ke, gemuk ke, kerinting ke, macam-macam lagi lah orang panggil kita dengan panggilan tak baik, tuduh kita, fitnah kita. Sakit hati tak? Sakit hati. Kena sabar tak? Ya, kena sabar. Tapi Nabi kata, tak ada orang pun yang lebih bersabar daripada Allah. Tiada orang pun yang lebih bersabar daripada Allah terhadap perkara disakiti yang didengarinya. Apa yang Allah bersabar tu? Innahum yaj'aluna lahu niddan wa yaj'aluna lahu waladan wa huwa ma'adzalika yarzuquhum wa yu'afihim wa yu'tihim. Allah bersabar kerana mereka mengatakan Allah ada sekutu, mereka mengatakan Allah ada anak, sedangkan Allah bagi rezeki pada mereka, Allah Ta'ala bagi kesihatan pada mereka. Seolah-olahnya apa? Kita ayah, kita spend harta, spend tenaga untuk anak-anak kita berjaya, untuk anak kita jadi orang baik. Tiba-tiba anak kita yang kita spend harta untuk dia, bagi pengorbanan banyak untuk dia, dia dah besar, dia kata kita macam-macam. Apa perasaan kita ayah? Dan dalam keadaan dia kata kita macam-macam, dia duk kata kita macam-macam, kita masih lagi bagi duit belanja kat dia. Kita masih lagi bagi duit, bagi makan, bagi baju sekolah, bagi duit tuition kat dia. Contoh. Apa perasaan ayah masa itu? Allah sama lah macam tu. Orang kafir duk kata dia macam-macam, orang kafir duk kata dia ada isteri, ada anak, ada isteri, ada anak. Allah Ta'ala tetap bagi rezeki pada dia. Allah Ta'ala tetap bagi kesihatan pada dia. Dia tak ada orang yang lebih bersabar daripada Allah terhadap perkara yang disakiti, didengarinya. Kita sakit hati kan, orang cakap macam-macam. Orang kutuk sikit, orang sindir, orang pelis, sakit hati. Allah Ta'ala lagi sakit hati. Tapi Allah Ta'ala lah yang paling bersabar. Sakit hati terhadap apa? Orang kata Allah miskin ke? Ya, Yahudi pernah kata Allah miskin. Tapi itu bukanlah kita kata dosa besar. Itu bukanlah kata dosa besar lagi besar pada syirik. Teruk, berdosa kata Allah miskin.
Tapi itu bukanlah kata-kata yang menyebabkan Allah murka sama macam Allah murka dengan orang syirik. Dosa paling besar dosa syirik. Jadi ketika mana orang kata Allah ada isteri, ada Allah ada anak, Allah murka sangat, Allah marah sangat, Allah terpaksa bersabar. Ketika itu kita yang tak baik mana, yang tak bagaimana datang baca kul huwallah. Jangan anggap kecil benda ni besar. Dan juga orang yang suka sebut subhanallah, subhanallah, orang ni telah menyucikan Allah. Sebab tu hadis terakhir Sahih Bukhari. Hadis terakhir dalam Sahih Bukhari, Nabi bersabda, apa dia hadis terakhir dalam Sahih Bukhari, Nabi kata, kalimatani, dua kalimah. Habibatani ila Rahman, sangat dikasihi oleh Ar-Rahman. Khafifatani ala lisan, sangat ringan di lidah. Dua kalimah tu Allah suka sangat. Ringan je kat lidah nak sebut. Tak susah pun. Orang yang uzur tak boleh semayang boleh sebut. Tapi Nabi kata yang ketiga apa? Saqilatani fil mizan. Belakang dia semua alif nun. Kalimatan habibatan ila Rahman, khafifatan ala lisan, saqilatan fil mizan. Tapi sangat berat dalam timbangan ke akhirat nanti. Sangat besar pahalanya, berat timbangan. Apa kalimah tu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Maha suci Allah dan dengan segala pujian yang layak baginya, maha suci Allah dengan segala sifat-sifatnya yang maha agung. Simple dia sebut subhanallah, simple dia sebut baca kul huwallah. Tapi Allah suka sangat, Allah akan bagi pahala yang sangat-sangat besar. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang syirik pada Allah tapi tak pernah mencuri, tak pernah berzina, tak pernah minum arak, Allah kata dialah orang yang paling teruk sekali. Dialah orang yang paling jahat sekali. Dialah orang yang tak layak dapat keampunan pada Allah. Orang Islam zina, curi, minum arak, masuk neraka ke akhirat, satu masa nanti dapat juga keampunan daripada Allah. Adapun orang musyrikin sampai bila-bila pun Allah tak akan ampunkan dia. Analogi dia macam seorang anak yang dia baik. Seorang anak ni dia baik. Kita tengok dia, kita anggap dia memang sangat baik. Jaga solat Jumaat, anak ni tadi contohlah. Dia jaga solat Jumaat, dia tolong orang kena banjir, dia bantu orang susah. Tapi tahu tak anak dia apa kesalahan dia? Dia kata apa? Ayah kandung dia bukan ayah dia. Dia tak mengaku ayah kandung tu ayah dia. Ayah kandung dia tu bukan ayah dia. Dia kata ayah kandung tu bukan ayah dia. Jadi bolehkah kita kata anak tu anak yang baik? Ayah kandung dia yang usaha besarkan dia, yang usaha bagi makan, bagi minum, bagi pelajaran kat dia, tiba-tiba dia kata ayah kandung dia tu bukan ayah yang baik. Ataupun kita dengar lah ada mana-mana orang agama ini, contoh kita dengar dia bagus, dia ceramah baik, tapi dia dah 15 tahun tak bercakap dengan ayah dia. Contoh, dia ceramah motivasi bagus, ceramah agama bagus, contoh, tapi dah 15 tahun dia tak cakap dengan ayah dia, dengan mak dia. Bolehkah kita anggap dia orang yang baik? Bolehkah kita anggap dia orang yang bagus? Tak boleh. Sedangkan paling utama sekali baik dengan mak ayah lah. Sama lah juga dengan anak tadi. Dia boleh kata ayah kandung dia bukan ayah dia. Walaupun dia baik, tak pernah mencuri, tak pernah ambil duit orang, tak pernah mengata orang, tak pernah kutuk orang. Tapi cukuplah dia dianggap manusia paling jahat bila dia kata ayah kandung dia bukan ayah dia. Tak ngaku ayah kandung tu ayah dia. Sama. Orang kafir musyrikin, orang yang sembah, orang yang selain agama Islam, walaupun tak mencuri, tak ambil duit orang, tak bunuh orang, cukuplah satu dosa yang sangat besar bagi diri dia bila dia kata Allah Subhanahu Wa Taala ada sekutu. Imam Tirmizi meriwayatkan kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali kata, dalam banyak-banyak ayat Quran, ayat yang paling aku suka adalah ayat dalam surah An-Nisa. Tolong baca boleh Tuan Faizi? Nilai. Nanti kita sama minggu depan lagi pasal ni. Tuan Faizi tolong baca surah An-Nisa muka surat 86. Ayat 48, 49, 50. Muka surat 86. 86. Ya. Page 86, ayat 48, 49, 50. 48, 49, Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Ada?
sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kerana mempersekutukannya syirik, dan Dia mengampuni apa dosa selain syirik itu bagi sesiapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. 49. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, yakni orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya Allah menyucikan sesiapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak dizalimi walau sedikit pun. 50. Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan pembohongan terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Okey. Terima kasih Tuan Faizi. Tengok ayat 48. Sayyidina Ali kata ayat tu aku suka sekali. Allah tak akan ampun dosa selain syirik. Tapi Allah akan ampunkan dosa selain syirik bagi siapa yang Dia nak. Sama ada Allah ampunkan dia sebelum dia masuk neraka ataupun Allah ampunkan dia lepas masuk neraka, terpulang pada Allah. Adapun orang syirik pada Allah, memang sampai bila-bila Allah tak akan ampunkan dosa dia. Allah kata siapa yang syirik pada Allah, sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Cukuplah dengan dosa ayat 50 Allah kata, lihatlah bagaimana mereka boleh mengada-adakan penipuan terhadap Allah. Maksudnya bagaimana mereka boleh kata Allah ada isteri, Allah ada anak. Sedangkan Allah tak pernah mengaku pun perkara tersebut. Allah tak pernah keluarkan kenyataan perkara tersebut. Cukuplah dengan kenyataan mereka itu dosa yang jelas. Wa kafa bihi itsman mubina, cukuplah dengan kenyataan mereka itu mereka telah buat dosa yang sangat jelas, sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Nabi dulu mereka punya akidah kefahaman rosak. Apa maksud rosak? Allah ada sekutu, Allah ada partner, Allah ada isteri, Allah ada anak. Tapi bila mereka dapat Islam, mereka pegang sungguh-sungguh kefahaman keyakinan ni, mereka baca Qul Huwallah dengan sepenuh hati. Mereka baca Qul Huwallah dengan perasaan sangat gembira, sangat bersyukur, sangat beruntung sebab Allah dah bagi aku kefahaman yang betul ini. Sebelumnya aku sesat teruk. Waktu mereka baca Qul Huwallah dengan bacaan penuh kesedaran, bacaan penuh kegembiraan. Jadi kita hari ni baca Qul Huwallah sebab surah tu pendek. Saya suka baca juga sebab surah tu pendek. Ya, saya suka baca surah Qul Huwallah dalam sembahyang sunat saya. Sembahyang fardu saya, kalau saya tak pergi solat Jumaat, saya sembahyang fardu kat rumah, saya pun suka baca Qul Huwallah. Sebab apa saya suka? Sebab pendek. Jadi kita nak ubah. Kita nak baca surah Qul Huwallah lepas ni dengan penuh penghayatan, dengan penuh perasaan kita sedang menggembirakan Allah. Kita sedang menenangkan seorang yang nak marah sangat-sangat, seorang yang yang bersabar terhadap jutaan manusia kata dia macam-macam. Kita sedang nak menenangkan dia dengan baca Qul Huwallahu Ahad. Waktu sahabat-sahabat cinta surah ni, suka sangat surah ni. Surah ni adalah akidah yang terkuat bagi mereka dan bagi diri kita juga. Okey, kita sama minggu depan insya-Allah kita habiskan sikit lagi 2-3 ayat. Kita ambil kita cerita pasal anak, pasal isteri, okey, pasal sekutu. Apa kesan, apa logik akalnya Allah Ta'ala tak layak ada sekutu, tu semua kita masuk minggu depan. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Terima kasih semua. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Oli ada, Puan Oli. Tak nampak nama. Okey, nampak nama Tuan Faizi je. Okey, tak apa. Jumpa lagi insya-Allah semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Izawani,